Mungkin Puan Mazlina boleh terangkan apakah jenis perniagaan yang Puan Mazlina ceburi sekarang dan juga bagaimana semua ni boleh bermula. Okey. Sorry tadi ada gangguan teknikal sikit. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, saya Mazlina adalah pengarah urusan Bismi Empire Sdn Bhd. Bismi Empire, kita di bawah Bismi Empire kita mempunyai Bismi Cergas Sdn Bhd, Ayam Bismi Sdn Bhd, Naka Bio Life dan juga terbaru kita ada Ayam Bismi Food Sdn Bhd. Saya terangkan sikit Bismi Cergas Sdn Bhd ini terlibat di dalam penternakan melalui 18 buah ladang kami dan total kapasiti ladang kami adalah 1.9 juta ekor dan pengeluaran ternakan adalah 1 juta ekor sebulan. Itu adalah di bawah Bismi Cergas Sdn Bhd. Dan manakala Ayam Bismi kami mempunyai kilang pemprosesan ayam yang memproses 15,000 ekor ayam sehari. Dan juga kami mempunyai 13 rangkaian outlet penjualan serta 250 ejen dan stokis di seluruh Malaysia. Okey, Naka BioLife adalah makmal yang kami tubuhkan untuk menjaga kesihatan ayam melalui teknologi terkini. Jadi kami juga menguji dedak-dedak ayam ini supaya ianya bebas daripada sisa serbuk darah dan tulang babi. Ini komitmen kami kepada pelanggan-pelanggan kami. Okey, Ayam Bismi Food ini kami merasakan bahawa hasil daripada hasil daripada ayam mentah yang kami ternak dan proses ini kami patut melakukan sesuatu sebagai nilai tambah dan produk yang telah kami sediakan adalah chicken popcorn, ayam perak, serunding dan coming lagi akan ada nugget dan sebagainya. Bagaimana bermula? Yang ini menarik. Pada tahun 1988, Tuan Haji Jeffrey, iaitu masa tu saya belum lagi berkahwin, kawan dia ajak buat bisnes ayam dan dijanjikan ada pasaran. Namun apabila dia buat bisnes tu, janji tu adalah janji palsu dan pasaran tu tak ada pun, tetapi apabila beliau dah mula berniaga, beliau merasa malu nak berhenti, maka beliau teruskan dan alhamdulillah berkat dengan beliau teruskan perniagaan tu dan kami berada di sini sekarang dengan pekerja kami seramai 300 orang dan juga alhamdulillah trading kami pada tahun 2019 adalah 155 juta. Saya nak tambah sikit je lagi. Yang sebenarnya kami ni tak jual ayam. Tetapi kami menjual perasaan tenang tanpa was-was apabila memakan ayam-ayam kami kerana ianya dijaga daripada baby kecil itu sehinggalah sampai ke meja anda. Itu je pengenalan dari saya. Thank you. Terima kasih Puan Mazlina dan Puan Musliha. Saya rasa sebelum sementara kita tunggu Cik Zamri bersama-sama kita pada hari ini, saya rasa saya nak pergi ke set kedua perbincangan kita pada hari ini. I think daripada apa yang kita amati tadi, daripada apa yang dimaklumkan oleh Puan Mazlina dan juga Puan Musliha, langkah pertama dalam memulakan perniagaan ini semestinya satu benda yang boleh kita menakutkan. Saya rasa tanpa sebarang kepastian. Kan kita tak tahu, macam kes Puan Mazlina tadi, tiba-tiba bisnes itu terpaksa dilaksanakan. Macam Puan Musliha sendiri menyambung daripada warisan ibu bapa ingin meneruskan perniagaan, satu benda yang baru buat semua sahabat-sahabat. Jadi langkah pertama tu merupakan langkah yang cukup menakutkan saya rasa. Saya boleh bayangkan, jadi mereka-mereka yang biasa makan gaji ni tiba-tiba nak buat bisnes ni, satu benda yang saya rasa sukar dari segi mindset change tu agak mencabar. Tapi bila dah masuk dalam dunia perniagaan, pelbagai cabaran pasti dihadapi. Different ataupun berlainan perniagaan, berlainanlah cabarannya. Jadi dari segi cabaran ni sendiri, saya nak bukan soalan ni kepada Puan Mazlina. Cabaran-cabaran yang Puan Mazlina hadapi sebelum PKP dan juga semasa PKP. Kita bincang soal cabaran saja dulu sekarang. Okay. Sebelum dan juga semasa. Okey. Sebelum PKP cabaran adalah biasalah ya. Bagaimana kita menghadapi turun naiknya harga ayam, kerana bekalan kita terpaksa bersaing dengan isi ayam import dan sebagainya.
Jadi yang lain-lain cabaran tu saya rasa semua orang pun menghadapinya during PKP dan sebagainya kan. Jadi saya nak terangkan yang semasa PKP tu harga ayam hidup pada masa tu adalah RM5.40 harga ayam hidup dan merudum sehingga ke RM1.80. Kami amat terkejutlah sebab kalau RM1.80 sekilo untuk ayam hidup bermakna kami akan kerugian sebanyak 3 ke 4 ringgit seekor. Jadi namun begitu kita terpaksa sebab ayam ni kita terpaksa jual sebab kita tak boleh simpan di ladang-ladang kita. Namun begitu walaupun harga ayam hidup tu RM1.80 tetapi di luar penjual-penjual orang tengah ni menjual pada harga RM7 ke RM8. Jadi itu menyebabkan lagi ayam ni tidak dapat keluar daripada ladang. Jadi bila tak dapat keluar tu ayam tu semakin besar dan juga kami tak dapat masukkan anak ayam yang baru. Jadi kita juga kehilangan sektor-sektor pelanggan seperti sekolah, catering, restoran di mana mereka tak dapat beroperasi kan, dan juga penjajah-penjajah kecil. Maka kehilangan jualan ni lah yang menyebabkan ayam ni kita tak dapat nak jual seperti biasa. Alhamdulillah namun begitu disebabkan kita ada rantaian pengeluaran rantaian sehingga ke penjualan, insya-Allah benda tu dapat diselesaikan. Saya tak nak cakap sangat sebab bab cabaran sebab saya tahu ramai tuan-tuan dan puan-puan di sini pun masing-masing memang menghadapi cabaran. Jadi kalau kita bercerita benda tu seolah kita tuan-tuan pun ada cabaran sendiri jadi seolah akan mengganggu kita punya fokus kan. Itu sajalah. Perubahan mindset yang perlu diterapkan, bagaimana agaknya Puan Mazlina mengadaptasikan atau menambah baik proses-proses sedia ada? Apakah penambahbaikan lain yang Puan Mazlina sendiri buat sewaktu PKP ini dan berapa lama tempoh Puan Mazlina ambil untuk keluarkan adik-adik baru bagi mengatasi segala masalah dan cabaran yang Puan Mazlina sebutkan tadi? Terima kasih. Okey, hari pertama tu semasa saya menunggu pengumuman daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya rasa ya Allah takutnya sebab masa tu di ladang saya ada 1 juta ekor ayam. Jadi ya Allah macam mana ni kalau lockdown ni kami tak dapat menjual ayam kami langsung kan. Jadi saya tak boleh nak bayangkanlah apa yang akan terjadi. Sepatah-patah setiap patah perkataan pengumuman tu saya dengar. Dan akhirnya apabila dikatakan bahawa sektor essential itu, ayam ni sektor essential boleh berniaga, maka saya merasa lega lah. Dan terus hari pertama tu kita merancang juga apa yang kita nak buat semua kan. And then hari kedua, terus saya melancarkan platform ayambismetoyou.com. Bermakna e-commerce belian di atas talian, bermakna kita punya pelanggan boleh membeli ayam, memesan ayam di atas platform e-commerce tersebut dan dia memilih sama ada untuk kami menghantar kepada dia atau untuk dia datang pick up. Contohnya kalau dia pilih untuk datang pick up ayam tu di outlet kami pada pukul 10 pagi, maka dia datang dan kita potong, kita hantar kepada dia di kereta sebab kita faham pada masa tu pelanggan-pelanggan amat takut kepada isu COVID ni. Dan yang kedua, kami terus melantik runner-runner untuk menghantar ayam untuk kepada orang-orang yang pelanggan-pelanggan yang tidak berani untuk keluar ke rumah. Dan juga kami juga mengadakan kempen belian untuk jiran. Jadi jika ada contohnya seorang daripada kampung, sebab kami ni di sini terletak di Kedah ni banyak kawasan kampung, dan mereka akan kami benarkan membeli 20 ekor ayam untuk jiran dan setiap ayam tu mereka akan untung sebanyak RM1 atau RM2. Dan juga kami buat satu package CSR iaitu ayam yang berharga RM6 seekor untuk membantu orang-orang yang terganggu kepada wabak ni. Dan juga kami apabila ada ayam tu lebihan kan, kita masuk ke kampung-kampung untuk memberi bantuan ayam segar kepada penduduk yang terkesan. Dan yang paling penting, yang paling saya takut ialah sebab pekerja-pekerja kami ni
terpaksa bekerja kerana sektor esensial. Jadi bila bekerja, saya memang amat memastikan bahawa pekerja-pekerja saya ni berada di dalam keadaan sihat dan selalu menasihati mereka apabila menghantar ayam dan sebagainya, mohon jaga jarak sosial dan juga mohon cek sendiri temperature dan sebagainya, sebab kita tak nak kalau bermula seorang sakit nanti boleh affect orang yang lain. Dan alhamdulillah lah, apa penambahbaikan yang kami buat ini, saya dapat katakan bahawa kalau tanpa mungkin dengan tidak berlaku kejadian COVID ni, mungkin kami masih lagi alpa dengan platform e-commerce ni, padahal kita semua harus bergerak ke arah itu. Jadi kadang-kadang saya merasakan walaupun benda itu adalah lockdown, tapi sebenarnya ada sesetengah perkara ianya menjadi satu lockdown kepada IMBIS ni. Saya tertarik dengan statement Puan Mazlina tadi, bahawa hari kedua tu Puan Mazlina terus activatekan e-commerce platform tu. Saya rasa itu yang membezakan usahawan hebat dengan usahawan yang cepat berputus asa ni. Ini yang kita perlu pelajari daripada Puan Mazlina dan juga rakan-rakan usahawan yang lain. Dan saya juga I think kita semua setuju dalam satu blessing yang kita boleh dapat daripada COVID-19 punya pandemik ni ialah ia mempercepatkan proses digitalisasi dalam sektor apa saja bidang telefon, bukan saja pertanian. Jadi kita sekarang ni terpaksa mengadaptasikan digitalisation itu dengan lebih cepat. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Bagi Puan Mazlina pula, apa pandangan Puan Mazlina tentang modernisasi, otomasi dan mekanisasi dalam menambah baik perniagaan sedia ada sekarang? Okay. Ya, semestinya lah kita mesti menyokong automasi dan juga modernisasi. Automasi ni kalau dalam penternakan ayam, kita juga sedang menukarkan daripada sistem terbuka kepada sistem closed house atau tertutup. Dan di sini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Agrobank kerana banyak membantu saya untuk memberikan pinjaman untuk saya merealisasikan hasrat kami dan juga hasrat kerajaan untuk melestarikan alam. Jadi terima kasih lagi saya ucapkan kepada tim Agrobank yang mana memahami apa yang sedang kami lakukan sekarang. Dan kenapa kita nak bertukar kepada closed house ni adalah kerana kadar kematian ayam itu kalau di open house mungkin boleh pergi sehingga 7 ke 8%, dan kalau di closed house ini dengan automasi ini akan mungkin dalam kita boleh capai 2 ke 3% sahaja. Dan yang paling penting adalah ayam ini bila dia berada di dalam closed house, maka dia akan kurang challenge dia dan penyakit-penyakit akan susah untuk hinggap kepada dia. Dan kita kalau boleh sebagai penternak ni, kita memikirkan end product. Jadi apabila kita dapat ayam yang contohnya hanya kita berikan probiotik atau suplemen, so benda-benda vitamin C, so perkara-perkara begini akan membantu, akan memberi produk yang baik kepada pelanggan kita. Dan untuk di bahagian kilang juga, saya dalam proses menaik taraf kilang saya, jika diizinkan Allah dalam masa mungkin 2 bulan lagi, kapasiti kita sekarang 15,000 ekor sehari, tetapi apabila kilang kita siap nanti, insya-Allah kita dapat proses 4,000 ekor 1 jam. Dengan sistem yang kalau sekarang saya katakan 60% automation, kita masih lagi menggunakan tenaga manusia. Apabila siap kilang nanti, mungkin hanya akan ada 20% saja menggunakan tenaga manusia. Maksudnya manusia hanya menjadi checker lah. Tetapi untuk bahagian sembelihan, kita memang tak boleh automation seperti mana berlaku di luar negara. Mereka menggunakan pisau dan ayam tu lalu di pisau tu. Tetapi kalau kita tak boleh lah macam tu, kita masih menggunakan tenaga kerja. Dan 300 pekerja saya ni semuanya Islam, daripada ternakan sampai pemprosesan ni. Dan pada saya modernisasi ni juga perlu. Modernisasi perlu juga kepada tim kita. Sebab sekarang ni adalah zaman atau di mana kita berlumba-lumba untuk berjaya. Dan masing-masing kalau kita ada strategi marketing kita, contohnya kita kata strategi marketing kita promosi, tapi sebenarnya strategi marketing tu adalah untuk peperangan. Kalau kita promote barang kita tapi kalau orang tak beli, bermakna marketing kita tak berjaya. Jadi kalau dikatakan bahawa promosi atau marketing tu hanya promosi, bagi saya ianya adalah tidak tepat. Marketing adalah peperangan. Jadi modernisasi ni hanya dapat dicapai jika kita mempunyai ilmu.
Maksudnya daripada level saya sebagai pengarah urusan sendiri pun di masa PKP ni saya menghabiskan 4 hingga 8 jam sehari untuk menuntut ilmu. Sekali lagi saya katakan bahawa lockdown ini adalah lockdown kepada saya untuk saya belajar. Kadang-kadang saya tak ada masa untuk belajar, untuk membaca buku, tetapi apabila terjadi begini dan saya pun tak dapat pergi ke mana-mana, hanya berada di office, di rumah saja kan. Jadi inilah yang menyebabkan saya rasa sangat bertuah lah. Dan pentinglah modernisasi ni. Tolonglah kalau usahawan-usahawan semua kena berfikir tentang modernisasi ni. Belajarlah untuk menjadi moden dalam sistem dan SOP syarikat kita juga perlu dimodernkan. Kita tak boleh sekarang ni berharap bahawa orang dia fahamlah tugasan dia. Dia fahamlah apa yang dia patut lakukan. Tidak. Bila kita menguruskan syarikat, kita kena ada sistem SOP, kena ada operational excellence untuk kita menilai adakah pekerja-pekerja kita ni bekerja dengan cukup masa, atau adakah kita terlebih memberi pekerjaan kepada mereka. Jadi banyak benda lah sebenarnya untuk sustain dalam perniagaan. Itu saja dari saya. Terima kasih Puan Mazlina. Saya rasa satu penerangan yang cukup lengkap, cukup padat tentang modernisasi dan otomasi. Dan saya rasa Puan Mazlina dan juga Puan Muslihat lagi mana terdaya telah melaksanakan modernisasi dan juga otomasi di peringkat syarikat masing-masing. Saya ucapkan tahniah sekali lagi pada kedua-dua panelis kita pada hari ini. Jadi kami di sini memang amat menitik beratkan kualiti pelanggan-pelanggan kami dari segi services atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Untuk soalan seterusnya, saya nak minta pandangan dari segi daripada Puan Mazlina tentang bantuan-bantuan yang telah kerajaan umumkan sempena PKP ini sendiri, dan bagaimana Puan Mazlina rasa apa lagi yang Puan rasa bantuan-bantuan dan khidmat nasihat lain yang boleh kerajaan berikan, kerana setiap perniagaan ni tak semestinya bantuan kewangan ni bukan satu benda yang mutlak. Sebenarnya ada lagi benda-benda lain, bantuan lain yang sebenarnya bukan kewangan yang lebih penting bagi setengah-setengah syarikat. Mungkin Puan Zena boleh kupas tentang isu tersebut. Tentang isu bantuan ni, saya ni sebenarnya saya amat menyanjung tinggi, mengucapkan terima kasih kepada kerajaan yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh usahawan, ya, dan juga bantuan kepada pekerja-pekerja contohnya. Jadi bagi saya, kita bagi bantuan itu ibarat kita memberi ikan kepada usahawan-usahawan. Namun sebagai seorang usahawan, kita sendiri yang kita sendiri yang harus mengubah diri kita. Contohnya, kalau kita katakan bahawa wabak daripada COVID ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wabak ini ubatnya adalah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita berdoa agar COVID ini diangkat daripada muka bumi ini. Saya minta maaf lah sebab saya, walaupun saya ni berniaga ayam daging, tapi hidup saya ni lebih kepada ayam kampung. Jadi ayam daging ni dia tunggu masa, diberi makan, diberi air, kalau dia sakit diberi ubat, didudukkan dalam keadaan yang selesa. Tetapi saya lebih salute dan resmi perniagaan saya ini lebih kepada ayam kampung. Maksudnya kalau owner rumah tu bagi makan, dia makan. Kalau tak bagi makan, dia cari sendiri. Jadi saya tidak boleh menjawab sangat tentang bantuan ni, namun begitu saya ucapkan ribuan terima kasih. Tetapi bagi saya, kita kalau boleh, kita mahu kerajaan kalau dalam bidang ayam melihat untuk mengurangkan ekspor. Kalau dulu kita sangat berperang tentang ekspor ni, maksudnya isi ayam yang dibawa masuk tu sebenarnya untuk kegunaan kilang, tetapi ianya juga dijual di pasar-pasar yang luar. Jadi dia akan affect harga ayam tu akan turun. Dan juga saya harap pihak kerajaan juga mengkaji supaya pengeluaran anak ayam itu mencukupi untuk kegunaan dalaman sahaja, which kita tahu kegunaan dalaman kita, saya kurang pasti, saya lupa dah tu. Jadi kita hadkan pengeluaran anak ayam tu supaya bila ayam ni, isunya sekarang kita tak boleh simpan. Apabila kita ada, apabila matang saiz dia, kita kena keluarkan.
Jadi saya memohon supaya kerajaan melihatlah perkara ni, dan juga andainya pihak kerajaan ada bantuan kepada penternak-penternak yang terjejas satu masa dulu di mana harga ayam telah menurun ke RM1.80 tu, kerugian kita mengalami kerugian dari segi kos RM3 ke RM4 seekor. Jadi kalaulah kerajaan ada bantuan apa salahnya diberikan supaya penternak-penternak ini kekal dapat bersaing. So, kita takut andainya penternak-penternak ini tak dapat bersaing, suatu hari akan terjadinya monopoli. Maka jika terjadi monopoli, agak sukarlah untuk pihak kerajaan juga mengawal harga ayam. Ya, itu pendapat saya. Terima kasih. Saya rasa pandangan yang menarik situ Puan Mazlina cakap bagi perbandingan antara ayam kampung dan juga ayam daging, satu pandangan yang menarik. So poin yang saya dapat tangkap di situ ialah Puan Mazlina cakap kita perlulah jadi seperti ayam kampung yang lebih resilient, yang lebih kuat dan boleh mengadaptasikan elemen-elemen luaran dengan lebih baik dan so that kita boleh mendepani cabaran-cabaran pada masa hadapan. Apakah tips-tips dan nasihat yang boleh Puan Musliha kongsikan dengan rakan-rakan usahawan yang lain yang mungkin pada ketika ini perlukan suntikan motivasi. Mungkin suntikan bantuan kewangan kerajaan sedaya upaya membantu, tapi mungkin dari segi kreativiti, inovasi diperlukan dan juga motivasi dalam keadaan sukar ini. Mungkin apa-apa Puan Musliha boleh kongsikan bersama rakan-rakan usahawan yang bersama-sama kita ini. Okey, saya ingin berkongsi sebanyak lah, tapi sebenarnya ada lagi kawan di mana Puan Mazlina yang kata memang sangatlah kata ya sangat hebat, tapi apa yang saya boleh kongsikan untuk para usahawan semua, kita jangan mengalah. Sekarang bukan masanya dan belum terlambat untuk kita memulakan perniagaan ini secara online. Kalau dulu kita cuma buat jualan secara offline, tapi jangan hanya bertumpu pada satu platform saja. Kita pergi kepada jualan yang secara offline. Sekarang banyak online. Sekarang banyak maksudnya kelas-kelas bisnes ni yang terutama Agrobank ya, mereka ada Center of Excellence yang memang sangat membantu. Dan dari segi macam mana kita nak buat konten ataupun copywriting dan juga seterusnya macam mana nak penjelas. Mungkin pada permulaan tu seperti mana saya sendiri, kita saya rasa saya pun perlu belajar. Kalau dulu kita cuma mengharapkan kepada pelanggan yang datang, tetapi sekarang ni tak boleh lagi, kita kena tumpukan kepada perniagaan secara offline. Dan seterusnya yang penting dengan adanya bantuan, saya rasa usahawan-usahawan yang lain, kawan-kawan rakan-rakan usahawan yang lain semua boleh berganding bahu dan sama-sama membangunkan perniagaan, sebab saya rasa kalau kita jalan secara berjemaah dan pada masa yang sama, kami juga selain daripada produk-produk yang kami jual, kita juga ada bantu produk-produk usahawan lain. Seperti mana kalau macam kita ada sebiji kek tu, kita tak boleh nak makan semua, jadi kita kena bahagi, kita kongsi bisnes ni, kita kena kongsi rezeki ni untuk kebaikan dan juga untuk kemaslahatan umum kesemuanya. Dan seterusnya perlu ada kesabaran, walaupun perniagaan ni bukan kita nak jana keuntungan pada masa yang singkat, tapi dalam masa kena tempoh, kena sabar. Itu adalah mungkin maksudnya seperti mana Tuan pengasas maklumkan, perniagaan ni maksudnya bukan kita bina untuk kita saja, tetapi untuk generasi ataupun untuk legasi yang seterusnya. Pada masa yang sama, bukan kita seorang yang, maksudnya bukan kita saja yang maksudnya kita nak bantu, tetapi orang lain. Dengan adanya berniaga ni kita boleh bantu orang lain juga. Maksudnya penduduk kampung, pekerja-pekerja, maksudnya dengan pekerja-pekerja dengan memberikan pendapatan kepada mereka. Jadi untuk selepas kita ada usaha apa semua tu, yang kita berdoa dan bertawakal, insya-Allah segala usaha kita akan diberkati. Dan mungkin ialah apa yang kita buat, walaupun kita rasa pada ketika ini ada sikit kesulitan, tetapi insya-Allah akan ada sinarnya. Maksudnya semua yang kita buat, walaupun kita rasa agak sukar, tetapi insya-Allah pada masa akan datang dia akan menampakkan hasil. Seperti mana yang puan ni lah, yang tuan moderator dan juga puan Mazlina telah cakap dan kongsikan sebentar tadi, kata ini adalah untuk sebagai pengajaran untuk
saya untuk diri saya sendiri dan juga untuk usahawan-usahawan yang lain juga. Itu sahaja. Terima kasih Puan Muslihat, itu tip yang menarik. Jadi saya buka untuk Puan Mazlina juga. Puan Mazlina banyak pengalaman dalam industri ini. Saya yakin ini mungkin antara pengalaman yang mengajar Puan Mazlina untuk lebih cekal. Apa tips-tips yang Puan Mazlina boleh kongsi dan bagaimana motivasi kepada rakan usahawan kita lain? Saya seronok dengar perkataan cekal. Betul. Dia sebenarnya apabila ini berlaku dan kita kena sedari bahawa perkara ini telah berlaku dan kita bukan lagi berada di dalam mimpi. Maksudnya kita masih lagi menggosok-gosok mata kita, wabak corona dan sebagainya, kita masih lagi terpuruk di belakang pintu dan sebagainya. Kita kena sedari dan seterusnya kita menerima bahawa perkara ini sudah berlaku dan kita mestilah mengubah sudut pandang kita terhadap perkara ini. COVID ini berlaku. Bukan aku seorang saja yang mengalami perkara begini. Seluruh dunia mengalami perkara begini. Bagaimanakah aku ingin bangkit? Dan kita tak nafikan bahawa apabila berlaku sesuatu kepada kita, semestinya ada emosi-emosi dalaman yang mengganggu di dalam diri kita. Maka lepaskan emosi tersebut. Nak menangis ke, nak pukul bantal ke, nak terjun kolam ke, janganlah terjun kolam yang dalam kan. Maksudnya apa saja yang kita buat, kita nak kena lepaskan emosi kita tu. Sebab emosi itu selagi berada di dalam diri kita, ia akan menjadi beban. Kita akan mengatakan kenapalah COVID ni terjadi, kenapa jadi dekat aku, kenapa dulu aku tak meniaga bahan esensial apa semua-semua tu. Tak perlu. Kita lepaskan emosi, kita terima dan kita sedari. Seterusnya kita duduk dan kita tengok apakah well-formed outcome atau goals yang kita nak capai. Contohnya kita katalah sekarang ni tak apalah. Dan sekarang ni berlaku, kita nak capai, contohnya kita nak buat jualan, kita nak buat untung bersih pada 31 Disember 2020 ni, katalah contohnya 10,000. Jadi kita buat well-formed outcome bahawa kita nak capai yang 10,000 untung bersih tu. Kita buat dulu, tapi mesti ada perkiraan dan mestilah ekologis. Jadi selepas tu kita start plan. Contohnya kalau kita ada liability, kereta kita yang masih lagi kita tak pakai pun dan masih liability tinggi, kita jual. Kalau kita ada rumah sekalipun yang kita tak pakai, kita jual. Sebab ini adalah peringkat kalau usahawan dipanggil surviving. Ya, ada usahawan yang yang sekarang berada di peringkat surviving. Tapi ada usahawan yang Puan Muslihat, saya percaya dia telah berada di peringkat servicing dan preparing dan seterusnya dia akan actualizing. Sebab sekarang ni Puan Muslihat pun kata dia telah prepare untuk berada di peringkat seterusnya. Percaya tak, kalau saya katakan kedai-kedai makan sebenarnya di Kedah ni lebih ramai pelanggan dia daripada sebelum PKP dulu. Sebab sekarang ni orang nak berbelanja. Orang ada, memang kita kata ada orang yang suffer, tapi ada orang yang memang dia pendapatan tu ada. Contohnya kaki tangan kerajaan, mereka tak berapa affect kan dengan COVID ni maksudnya. Jadi mereka lah yang menjadi punca-punca pendapatan dan seperti saya minta kepada kepada penduduk-penduduk Malaysia, berbelanjalah di dalam negara, belilah local produk supaya usahawan-usahawan kita ni mampu untuk pergi lebih jauh. Dan seterusnya kita mesti menukar kita punya persepsi sebagai usahawan. Kita usahawan ni kebanyakannya kita takut kepada kadang kita takut nak jadi kaya. Kita kata kalau kaya nanti suami kahwin barulah, apalah benda-benda lah yang kita orang kaya lambat masuk syurga lah, itu kita takut kepada perkara-perkara sebegitu. Dan seterusnya yang paling usahawan takut adalah takut kepada penolakan. Tak naklah buat karipap, nanti ada orang tak nak belilah, nanti orang keracunan lah. So benda-benda macam ni kita kena tukar persepsi kita kepada kita berani gagal. Bukan kita takut gagal, kita kena berani gagal. Sebab kegagalan itu adalah satu proses. Maksudnya fasa coronavirus atau COVID ini adalah satu proses dan kita kena melalui, bukan kita sahaja, usahawan-usahawan semua pun melalui perkara ini. Dan apabila terjadi sesuatu proses ni, kita lalui dan kita jangan protes. Kalau kita asyik protes, kita memprotes sebab benda COVID ni adalah kejadian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tahu tidak akan bergerak sesuatu zarah itu tanpa izin Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun tahu bahawa kita dah belajar kan bahawa 100 tahun sekali akan berlaku perkara-perkara begini terhadap muka bumi ni kan. Jadi kita kena faham dan kita kena reda, kita kena terima.
Dan perkara-perkara sebegini, setuju atau tidak, suka atau tidak, perkara dah berlaku. Adakah kita memilih untuk berdondang sayang, untuk siapa nak tolong saya? Kerajaan ke nak tolong saya? Mana lagi bantuan-bantuan? Why not kita sebagai manusia ni, kita ada IC kita sendiri, bermakna kita bertanggungjawab atas kehidupan kita. Betul kan? Semua kita ni memegang kad pengenalan kita sendiri. Bermakna kita yang bertanggungjawab di atas kehidupan kita. Jadi kalau dulu kita ni ada pendapatan sikit, kita pergi beli kereta mewah, pergi beli beg, atau kita berbelanja dengan tidak seperti yang seperti sepatutnya sebuah perniagaan. Dan seterusnya saya minta sebagai usahawan, tolonglah, ini telah mengajar kita, tolonglah buat akaun, tolong bayar teks. Dan sebab ramai usahawan yang kata kepada saya, oh Puan Mazlina, tak apalah, bank bagi loan juta-juta semua kan. Tapi kami ni bank tak pandang pun. Tapi sebenarnya macam mana bank nak pandang kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada rekod. Jadi mulalah menulis, contohnya kita beli apa, kita belanja apa dan sebagainya. InsyaAllah dengan begitu kita bayar income tax, kita bayar zakat dan bisnes kita akan semakin subur. Itu pesanan saya. Jangan lupa zakat, jangan lupa income tax, jangan lupa bersedekah. Sebab kita ni sebenarnya kita mencari rezeki, tetapi apabila kita memberi zakat, kita memberi sedekah, kita menjemput rezeki sebenarnya, di mana ianya akan menjadi lebih mudah. Itu saja pesanan dari saya. Satu pesanan yang cukup padu daripada Puan Mazlina ni. Terima kasih Mazlina. Saya rasa takat itu saja sesi kita pada hari ini, tapi saya suka saya simpulkan daripada perbincangan kita yang panjang lebar pada hari ini. Saya rasa PKP ni mengajar kita satu episod untuk kita lebih cekal, bukan kita lebih rasa resah dan juga rasa gelisah. Kita ubah perasaan resah dan gelisah tu kepada satu motivasi yang patut kita gunakan dengan sepositif yang mungkin. Saya rasa daripada perbincangan kita hari ini juga, saya nampak jelas daripada kedua-dua panelis kita pada hari ini, adaptasi mindset change atau perubahan minda itu merupakan satu perkara yang pokok yang telah dilaksanakan peringkat awal. Seterusnya, inovasi dari segi bisnes itu sendiri telah dilaksanakan oleh kedua-dua pihak. Macam Puan Mazlina pergi kepada downstream, pemprosesan makanan, daripada ayam tu sendiri akan jadi chicken popcorn, so something inovatif. Begitu juga dengan Puan Musliha, perkenalkan produk-produk yang lain kepada pasaran, so inovasi bisnes. Yang ketiga dari segi modernisasi, otomasi, dari segi e-commerce yang telah diperkenalkan dalam masa cukup singkat. Satu usaha yang cukup saya rasa saya tabiklah kepada dua-dua kita pada hari ini. Dan Terima kasih. Dan paling penting saya rasa ialah cekal dari segi motivasi dalam bidang perniagaan itu sendiri. Ketiga-tiga elemen bentang sebentar tadi penting, walau bagaimanapun tanpa motivasi yang konsisten, saya rasa perkara kejayaan yang kedua-dua panelis kita perempuan pada hari ini capai mungkin tidak akan dapat ke tahap ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi pihak Agrobank. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini, berkongsi dengan kita punya sahabat-sahabat di Facebook, dan insyaAllah pada masa hadapan kita jumpa lagi pada semua pendengar-pendengar penonton Facebook Live Agrobank pada hari ini. Ini merupakan siri umbi yang pertama. InsyaAllah kita akan ada lagi 4 lagi siri sehingga hujung tahun ini. Kita tengahkan golongan SME ataupun syarikat yang bakal membantu semua sektor perniagaan dalam bidang pertanian ini. Jadi saya rasa sekian dari kami pihak Agrobank. Moga kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Perjalanan kami dalam menjejak potensi, menyusuri sawah, kebun, ladang dan pekan, menyelami hati dan pandangan. Kami dengar, kami amati, usaha yang penuh komitmen, penuh yakin. Kami melihat limpahan hasil tanaman dan hamparan ternakan seluas mata memandang. Lalu kami lengkapi kurniaan ini dengan khidmat dan sokongan
agar ia kekal dihargai oleh generasi akan datang. Setiap hari adalah lembaran yang baru dengan harapan yang tinggi, kerana hidup ini umpama membelah ombak. Hanya yang cekal mampu mengharungi. Mereka yakin usaha mereka dihargai, sehingga selamat sampai ke destinasi. Tiada kejayaan mampu dimiliki tanpa perancangan yang teliti. Semuanya dikongsi bersama demi kemajuan diri. Kerana itu kami sentiasa di sisi, sehingga hasrat dan impian tercapai. Kami terus dengar, hargai dan bantu anda menyusun langkah yang lebih lancar. Mengatur cara meningkatkan taraf kehidupan ke arah pembangunan yang jati dan sempurna. Apabila usaha kita menjadi kejayaan anda, itulah kejayaan hakiki yang sebenar.